Komsas Tingkatan 2 Genre Drama tajuk Mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Cikgu Syam Channel. Hari ini kita akan membicarakan satu topik dalam bab Komsas, iaitu drama mahkamah. Sebelum kita pergi lebih detail tentang drama mahkamah, ayuh kita saksikan fakta tentang mahkamah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mahkamah merupakan tempat membicarakan kes undang-undang, dewan atau majlis pengadilan. Mahkamah dekat Malaysia ni ada dua jenis, iaitu mahkamah tinggi dan mahkamah rendah. Mahkamah tinggi terdiri daripada mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi dan mahkamah tinggi Sabah dan Sarawak. Ada satu lagi mahkamah dalam sistem mahkamah atasan, iaitu mahkamah khas. Mahkamah khas ni adalah terdiri daripada mahkamah khas raja-raja, mahkamah syariah, mahkamah kanak-kanak, mahkamah buruh dan pelbagai jenis mahkamah yang melibatkan kes-kes khas atau kes-kes tertentu. Mahkamah rendah pula adalah mahkamah yang terdiri daripada mahkamah seksyen, mahkamah majistret dan mahkamah untuk kanak-kanak. Ada satu lagi mahkamah, iaitu mahkamah penghulu. Mahkamah penghulu ni kebanyakannya tidak diamalkan di mana-mana tempat di Malaysia, tapi ada yang mengamalkannya. Mahkamah ni pula tempat yang bukan saja-saja kita boleh masuk. Ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya kena jadi penjenayah lah. Tapi jangan jadi penjenayah. Untuk masuk mahkamah, kamu adalah salah satunya adalah tertuduh. Kamu juga boleh dikatakan pegawai polis yang bertugas di mahkamah. Kamu adalah hakim, kamu adalah peguam atau peguam bela atau pendakwa raya. Kamu adalah saksi. Yang boleh masuk dalam mahkamah ni adalah saksi atau ahli keluarga yang tertuduh. Dalam mahkamah juga ada protokol-protokol khas yang kamu perlu ikut kalau kamu masuk sebagai saksi atau kamu masuk sebagai ahli keluarga yang tertuduh. Ada protokol-protokol yang perlu ikut. Tak boleh masuk macam tu je. Ada cara masuk, ada cara keluar, ada cara duduk, ada cara macam mana kamu kawal suara. Maksud dia tak boleh bercakap dalam mahkamah. Okey, bukan sewenang-wenang tempat. Okey, kamu perlu ikut protokol yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Berbalik kepada drama mahkamah yang akan kita kupas hari ini adalah drama mahkamah ni melibatkan dua kes dalam perbicaraan mahkamah. Maksud dia, dalam mahkamah pada hari tersebut ada dua kes. Kes satu tertuduh satu, kes dua tertuduh dua. Dan kita akan lihat bagaimana perbicaraan kes dalam drama ini. Okey, tanpa melengahkan masa, ayuh bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Drama mahkamah dimulakan apabila hakim memulakan perbicaraan. Hakim memulakan perbicaraan dengan meminta tertuduh satu masuk. Tertuduh satu masuk dan berdiri dalam kandang perbicaraan. Dan pegawai yang bertugas meminta untuk tertuduh itu mengangkat sumpah supaya apa yang dikatakan kepada hakim dalam mahkamah pada waktu itu adalah benar. Itu adalah protokol yang perlu diikuti oleh tertuduh ketika ingin dibicarakan. Okey, setelah itu pendakwa raya membacakan kes yang melibatkan tertuduh tersebut. Nama tertuduh tersebut adalah Bulat bin Lepir. Nama dia pelik juga, Bulat bin Lepir. Kita dalam cerita tu diberi nama watak dia Bulat bin Lepir. Kita tak tahu apa tujuan penulis, tapi itulah namanya. Okey, Bulat bin Lepir telah dituduh membunuh seorang nenek tua. Nama tempat yang berlaku kejadian itu adalah Taman Gagak Putih. Jadi setelah pendakwa raya membicarakan atau membacakan kes, tertuduh satu ini fahamlah, Bulat bin Lepir tu fahamlah. Jadi adakah dia mengaku salah? Hakim tanya ni, adakah kamu mengaku salah? Dia kata tak mengaku salah. Saya faham, dia faham kes yang dibacakan oleh pendakwa raya, tapi dia tidak mengaku salah. Jadi kamu ingin membela diri kamu, adakah kamu membawa peguam? Dia tak ada peguam. Bulat bin Lepir ni adalah orang yang miskin. Jadi dia tiada peguam untuk membela diri dia. Hakim pun menyarankan agar Bulat bin Lepir ni mengambil peguam kerajaan atau peguam bela dari kerajaan kerana ia murah. Okey.
Jadi kerajaan telah menyediakan satu peguam bela yang khas untuk bagi yang mereka tidak mampu. Tunggu, datanglah peguam bela daripada kerajaan masuk ke dalam mahkamah. Jadi hakim pun tanyalah kepada peguam bela tu, kenapa lewat? Peguam bela pun tanya, maaf tuan, tertidur tengok Gusti. Kita pun pelik kan, lewat. Itulah, walaupun dia sebagai peguam, dia juga ada kehidupan yang biasa seperti kita. Ada yang tengok Gusti, ada yang minat mancing dan sebagainya. Itulah. Okey. Hakim pun sama minat Gusti, siap tanya siapa yang menang semalam. Macam itulah. Okey. Jadi masuklah peguam bela, untuk tujuan dia untuk membela Bulat bin Lepir. Sekali lagi pendakwa raya tu membacakan kes melibatkan tertuduh satu, iaitu Bulat bin Lepir. Dia tanya, Bulat bin Lepir, pada tarikh sekian, adakah kamu telah makan sebiji pisang? Ya, betul. Bulat bin Lepir mengesahkannya. Dan kulit pisang tersebut telah menyebabkan kematian. Ya, betul. Jadi adakah kamu mengaku kematian nenek itu disebabkan oleh kamu? Tidak, saya tak bersalah. Kematiannya bukan oleh saya. Jadi kamu menafikan bahawa kulit pisang itu adalah kamu. Tidak. Kulit pisang tu memang saya punya, dia kata. Bulat bin Lepir kata, kulit pisang tu memang saya punya, tapi yang menyebabkan nenek tu mati bukan saya. Macam tu, dia tetap membela diri dia. Tapi pendakwa raya tetap mendesak supaya Bulat bin Lepir ni mengaku. Lepas itu dia tetap tidak mengaku bahawa dia telah membunuh seorang nenek tua itulah. Nenek tu berumur pun 90 lebih dah. Tapi boleh jogging lagi. Kita pun tak tahu macam mana orang tua 93 tahun atau 90 lebih boleh berjogging lagi di sebuah taman. Jatuh pula sampailah meninggal. Masuk balik dalam drama mahkamah tadi. Mahkamah tu kemudian peguam bela membantah desakan pendakwa raya tu. Peguam bela pun bangun, hakim, ini tidak adil kerana pihak pendakwa raya telah mendesak anak guam saya untuk mengaku. Hal itu salah, Tuan Hakim. Teruskan perbicaraan peguam bela. Peguam bela pun meneruskan pembicaraan dia. Dia tanya balik kepada tertuduh satu, iaitu Bulat bin Lepir. Bulat bin Lepir dia tanya, Bulat bin Lepir, adakah kamu pada tarikh tersebut telah berada di Taman Gagak Putih dan makan sebiji pisang? Ya, betul. Dan setelah kamu makan, kulit pisang tersebut telah tercampak ke dalam tong sampah. Kamu telah buang ke dalam tong sampah. Ya, betul. Dia mengesahkannya. Kemudian datang seekor kambing yang kurus telah memakan kulit pisang tersebut. Ya, betul. Dan disebabkan itu, yang menyebabkan kambing itu datang adalah akibat penutup tong sampah tu telah rosak. Ya, betul. Dan kamu sedar tugas membaiki tong sampah itu bukan tugas kamu, tugas orang lain. Ya, betul, tuan. Jadi dalam keadaan kambing itu menguis untuk mencari makanan, dia tidak sedar kerana mata kambing tu sudah kabur sebab dia lapar, kambing kurus sudah lapar, cari makanan dalam tong sampah, kita tak tahu. Tercampaklah kulit pisang tersebut ke tepi jalan. Tercampak. Kemudian pada masa itu jugalah nenek tua lalu dan terpijak kulit pisang tersebut lalu mati. Jadi peguam bela pun menyatakan hal tersebut dan Bulat bin Lepir pun mengesahkannya. Tetapi pendakwa raya tidak setuju kerana peguam bela seolah-olah memutarbelikkan cerita atau memutarbelikkan fakta. Jadi pendakwa raya juga tidak setuju. Jadi takkanlah kambing yang bersalah. Kambing yang makan pula bersalah. Mahkamah hanya untuk manusia, bukan untuk kambing, bukan untuk lembu, bukan untuk penguin ke apa semua. Jadi pendakwa raya mengesahkannya. Ya, betul. Peguam bela, ya betul. Ya, betul lah pendakwa raya. Memang mahkamah ni untuk manusia sahaja, tetapi kambing tersebut mesti ada tuannya. Jadi tuanlah yang bersalah. Tuan kambing tersebut yang sepatutnya bersalah dalam hal ini.
Jadi Tuan Hakim, penguat bela kata, Tuan Hakim, saya sarankan anak guam saya digugurkan dari pertuduhan ini kerana dia tidak bersalah. Dia telah melakukan hal yang benar dengan membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Itu telah menunjukkan kesedaran sivik yang sangat betul, yang sangat baik. Okey, jadi nak dipendekkan cerita, maka tertuduh satu ataupun bulat BLP telah terlepas daripada pertuduhan dan didapati tidak bersalah. Yang bersalah adalah tuang kambing tersebut. Kemudian selepas kes itu selesai, berehatlah mahkamah selama beberapa minit. Lebih kurang 2 minit mahkamah berehat. Baik, selepas berehat selama beberapa minit, mahkamah pun sambung bersidang dan hakim memerintahkan agar perbicaraan bermula. Kemudian hakim memerintahkan pegawai agar memanggil tertuduh 2. Okey, tertuduh 2 ni nama dia Akinomoto. Okey, nama gelaran dia Akinomoto. Nama sebenar dia lebih susah nak sebut. Okey, nama samaran dia Akinomoto. Kemudian Akinomoto ni dipanggil dalam kandang perbicaraan. Okey, kandang perbicaraan dan disuruh mengangkat sumpah lah. Tapi Akinomoto ni dia tidak fasih bahasa Melayu. Dia mengangkat sumpah dalam bahasa orang dalam mahkamah tu langsung tak faham. Okey, bahasa yang memang orang tak faham. Okey, bahasa huruf apa kita tak kenal. Okey, setelah akad sumpah tu memang orang gelak besar. Tapi hakim pun dia kata, kamu tak bagi tahu awal, kamu ni tak fasih bahasa Melayu. Kita ada penterjemah. Okey, dalam mahkamah ni jika seseorang tidak fasih bahasa Melayu, mahkamah di Malaysia lah, kalau tak fasih bahasa Melayu, kita telah disediakan dalam mahkamah itu penterjemah. Penterjemah ni bertujuan untuk menterjemah bahasa tertuduh ni kepada mahkamah, peguam atau hakim. Okey, itu penterjemah. Okey, baik. Setelah penterjemah dipanggil dan penterjemah ni pun tugas dia untuk menterjemah, dan hakim pun memulakan pembicaraan semula. Pendakwa raya membacakan kes yang telah dilakukan oleh tertuduh 2 ataupun Akinomoto. Kes tersebut berbunyi begini. Akinomoto, pada 20 Mac 1988, Akinomoto, kamu telah dituduh mencuri seekor beruk subsidi milik kerajaan Malaysia dari stor JKKK Ulu Dungun. Betul atau tidak? Dia pendakwa raya membacakan kes tersebut. Jadi Akinomoto tidak faham akan istilah beruk subsidi. Jadi pendakwa raya menjelaskan istilah tersebut. Pendakwa raya menjelaskan istilah tersebut dengan menggunakan bahasa Inggeris seperti yang tercatat dalam kamus The Advanced Dictionary of the Modern English of the Malaysian World. Nama kamus pun memang panjang. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Tapi masih Akinomoto ni tak faham istilah beruk subsidi. Okey, bagi pelajar yang tak tahu istilah beruk subsidi ni, beruk subsidi ni adalah dikatakan beruk kerajaan yang diberikan kepada petani-petani kampung, bertujuan untuk membantu aktiviti pertanian mereka lah. Sebab itu dipanggil beruk subsidi. Beruk kerajaan yang diberikan kepada orang-orang ataupun rakyat. Okey, jadi ia dipanggil beruk subsidi. Dan Akinomoto ni dituduh mencuri seekor beruk subsidi milik kerajaan Malaysia. Di stor JKK Ulu Dungun. Jadi Akinomoto ni mengaku bersalah ke tak? Tapi dia tak faham istilah beruk subsidi ni. Sampailah diterangkan beberapa kali barulah dia faham istilah beruk subsidi. Setelah Akinomoto ni faham, barulah dia mengaku bersalah. Betul, dia telah mencuri seekor beruk subsidi dalam stor yang telah disebutkan tadi. Dia mengaku bersalah. Kalau kes satu tadi dia tak mengaku bersalah. Kes ni dia mengaku bersalah. Okey. Tapi dia kata beruk tu telah hamil. Beruk tu telah keadaan hamil. Dia rasa kesian. Jadi beruk tu telah keadaan hamil. Dia ambil tanpa pengetahuan orang-orang di situ. Jadi macam tu dia cerita. Akinomoto tu cerita dia telah ambil beruk itu dalam keadaan beruk itu hamil. Tapi nak tak nak dia tetap dituduh mencuri dan dia perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal. Apa yang menyebabkan Akinomoto ni mencuri beruk dan mengaku salah? Dia curi beruk tu, beruk subsidi tu dalam keadaan hamil. Dia kesian ibu beruk tu. Akinomoto ni dia ambil beruk tu untuk bela anak dia. Lepas ibu beruk tu bersalin, dia nak ambil anak dia. Ibu tu dia nak bagi balik kepada yang berhak. Orang tuan mempunyai beruk tu lah. Jadi dia kata macam tu. Jadi telah didengar kes itu oleh hakim. Hakim telah memutuskan satu
satu hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Akinomoto. Hakim memerintahkan Akinomoto memelihara ibu beruk sehingga selamat melahirkan anak, dan sebagai denda Akinomoto perlu menjaga anak beruk itu sehingga mencapai umur akil balik. Akinomoto juga dipaksa memanjat pokok kelapa dengan menjadikan anak beruk itu sebagai tuannya. Jadi di sini kita nak ceritakan hakim telah menjatuhkan hukuman dengan bentuk yang adil lah. Jadi dia nak cerita dia telah curi dan jatuhkan hukuman yang setimpal. Akinomoto pun kena jaga beruk tu sehingga anak beruk tu sehingga akil balik. Dan dia juga kena denda. Kena panjat pokok kelapa. Beruk tu sebagai tuan dia. Beruk kat bawah pegang tali panjat kelapa. Beruk bagi arahan kita pun tak tahulah. Itulah yang telah berlaku dalam dua persidangan dalam drama mahkamah. Okey, baik, sekian itu saja daripada Cikgu Faiz. Jumpa lagi di masa yang akan datang dan topik yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama saya.